Oke, salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap semuanya sehat dan sudah bersedia untuk belajar pada hari ini. Jadi untuk memudahkan pemahaman murid di dalam sesi video ini, Cikgu cadangkan supaya murid-murid bersedia dengan buku teks dan juga buku catatan, supaya murid-murid dapat mengikuti pembelajaran sambil membaca dan mencatat perkara-perkara yang mungkin murid tidak pahami supaya murid boleh tanya di dalam grup WhatsApp kita nanti. Oke, kita teruskan untuk tajuk pembelajaran pada hari ini. Tajuk hari ini adalah cabaran dalaman Malaysia, dan yang kedua kita akan coba cover juga pemisahan Singapura. Ini adalah kesinambungan daripada topik pembelajaran sebelum ini yang berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Jadi selepas Malaysia dibentuk, apa yang berlaku di dalam Malaysia itu sendiri. Jadi hari ini kita coba akan lihat, kita coba terangkan cabaran yang dilalui oleh Malaysia selepas pembentukan Malaysia itu sendiri. Secara umum, selepas Malaysia dibentuk, yang kekal di dalam Malaysia itu pada hari ini adalah masih 13 buah negeri. Kalau Singapura tidak tarik diri, kemungkinan kita masih ada 14. Dan 13 buah negeri ini yang ada pada hari ini belum termasuk wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan kita ada 3, jadi semuanya adalah 16 semualah, 13 buah negeri dan 3 wilayah persekutuan, jadi ada 16 semuanya. Jadi antara cabaran yang berlaku selepas Malaysia dibentuk itu adalah yang pertama, cabaran akibat daripada latar belakang kaum dan juga etnik yang ramai, yang banyak. Kalau sebelum ini mungkin kalau di semenanjung Malaysia itu dia cuma ada majoritinya adalah Melayu. Tapi selepas kemasukan buruh daripada China dan juga India, dan pecahan kaum itu sudah mula bertambah. Jadi itu yang berlaku sebenarnya. Bergabung Sarawak dan Sabah, dan Singapura, maka pecahan kaum itu semakin banyak. Jadi memang cabaran itu pun lebih banyak lah. Yang kedua adalah cabaran dari segi mewujudkan keseimbangan pembangunan dan sosioekonomi khususnya di Sabah dan Sarawak. Nanti kita akan coba lihat isu ini di dalam slide yang seterusnya. Yang seterusnya ialah Malaysia juga menghadapi cabaran dalam persaingan politik. Dan hal ini telah menggugat perpaduan kaum. Dan yang terakhir itu adalah ancaman komunis, di mana pada peringkat awal penubuhan Malaysia itu ancaman komunis itu masih lagi wujud dan merupakan ancaman yang sangat besar, sama ada di Semenanjung, di Sabah maupun di Sarawak pada ketika itu. Kita masuk kepada cabaran yang pertama yang dihadapi oleh Malaysia selepas pembentukan. Itu adalah cabaran berkaitan pembangunan dan sosioekonomi khususnya di Sabah dan Sarawak. Sebagaimana yang kita sedia maklum, selepas Malaysia dibentuk, peluang ekonomi itu menjadi lebih luas. Dan diakui juga bahwa hasil daripada bahan asli yang banyak terdapat di Sarawak dan di Sabah telah meningkatkan ekspor negara. Antara bahan-bahan ini termasuklah getah, biji timah. Ini yang getah dan biji timah itu mungkin banyak kita bahaskan sebelum ini di Tanah Melayu lah. Ada juga petroleum, ada juga minyak kelapa sawit, kayu balak dan juga koko. Jadi semua ini mempunyai pasaran yang baik di luar negara. Jadi walaupun Sarawak dan Sabah ini kaya dengan bahan-bahan yang disebutkan tadi itu, tetapi kerajaan ataupun Malaysia pada masa itu masih lagi menghadapi cabaran untuk membangunkan ekonomi, khususnya di Sarawak dan Sabah. Sama ada sosioekonomi lah, pembangunan sosial dan juga ekonomi itu sukar dilaksanakan. Jadi itu mungkin berkaitan dengan yang satu, jarak di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak itu terpisah oleh Laut Cina Selatan. Kemudian yang kedua,
faktor bentuk muka bumi bergunung ganang di Sabah dan Sarawak itu yang kedua. Yang ketiga, keluasan negeri Sabah dan Sarawak itu sangat luas, untuk mau dibangunkan sekaligus, berbanding dengan negeri-negeri di Semenanjung yang kecil sahaja, tidak terlalu besar, berbanding dengan Sarawak dan Sabah. Yang berkaitan dengan ini ialah untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Nah, Sarawak dan Sabah mempunyai kekayaan hasil bumi yang banyak, tetapi rakyatnya masih mengamalkan pertanian saradiri. Pertanian saradiri maksudnya pertanian yang diusahakan untuk kegunaan sendiri, bukan untuk dijual. Bagi melibatkan rakyat dengan aktiviti ekonomi komersil, maka kerajaan perlu menyusun bidang pekerjaan. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan ialah mempelbagaikan pertanian komersial seperti kelapa sawit, getah, dan koko. Jadi kerajaan juga membuka peluang kepada penduduk untuk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan dengan petroleum. Jadi ini salah satu cara awal yang dilakukan oleh kerajaan supaya rakyat tidak mengkhusus kepada saradiri sahaja, tetapi coba melibatkan diri di dalam kegiatan ekonomi komersial. Jadi mungkin tidak heranlah kalau kita lihat pada hari ini di Sabah, antara ladang yang besar itu adalah kelapa sawit, getah, dan ada juga koko. Seterusnya adalah memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahwa saiz negeri Sarawak dan Sabah ini sangat besar. Sangat besar. Dan kedua-dua negeri ini masih bergantung kepada sistem pengangkutan air bagi tujuan perhubungan. Maksudnya ada tempat-tempat di pedalaman yang masih lagi menggunakan air itu sebagai medium untuk perhubungan. Contoh dia kalau di Sarawak, Sungai Rajang masih lagi ada digunakan untuk tujuan pengangkutan barang dan juga perkhidmatan. Kalau di Sabah kita ada Sungai Kinabatangan yang masih digunakan untuk mengangkut kayu balak. Kalau masih ada itu kayu balak lah. Kalau musim-musim kayu balak dulu itu banyak itu yang dihanyutkan di sungai itu untuk dihantar ke kilang. Itu salah satu medium pengangkutan. Begitu juga dengan kawasan-kawasan pedalaman yang masih sangat sukar dilalui lah. Oleh itu tugas utama kerajaan adalah untuk membina sistem perhubungan dan pengangkutan terutama kepada kawasan pedalaman. Tapi bayangkan sehingga hari ini, sebagaimana yang kamu sendiri tahu, di Sarawak, di Sabah lah khususnya masih lagi mempunyai sistem pengangkutan yang sangat terkebelakang berbanding dengan negeri-negeri yang ada di Semenanjung Malaysia. Karena mungkin faktor-faktor yang sudah dipertimbangkan tadi, bentuk muka bumi, keluasan, dan sebagainya yang lain. Seterusnya ialah memajukan sistem pendidikan di Sabah dan Sarawak. Itu pun menjadi cabaran yang sangat besar karena kebanyakan sekolah yang wujud pada zaman British ialah sekolah vernacular Inggris dan Cina yang berada di kawasan bandar sahaja. Jadi apabila sekolah itu di bandar, penduduk di pedalaman tidak dapat hadir ke sekolah. Jadi tiada sekolah lah anak-anak yang di luar bandar. Jadi ini pun merupakan satu cabaran yang sangat besar. Jadi usaha kerajaan adalah untuk membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk, khususnya kaum Bumiputra. Jadi di kawasan-kawasan pedalaman pada hari ini memang sudah ada dibina sekolah untuk tujuan supaya anak-anak di luar bandar juga dapat hadir ke sekolah dan belajar sebagaimana penduduk yang ada di kawasan bandar. Seterusnya adalah cabaran yang kedua. Kalau tadi itu adalah pembangunan dan sosioekonomi, yang kedua ini adalah cabaran politik di Sarawak. Pada 1966, telah berlaku krisis perlembagaan di Sarawak, yaitu Kaunsel Negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak.
21 orang yang tidak bersetuju dengan beliau. Jadi pada Jun 1966 tahun yang sama, beliau dipecat oleh Gubernur Sarawak, dipecat daripada jawatan sebagai seorang ketua menteri. Oleh karena tidak puas hati, pada 1966 September, Stephen Kalongningkan telah mencabar keputusan tersebut di Mahkamah Tinggi Sarawak dan beliau menang. Jadi, bila beliau menang secara perundangan, beliau kembali menjadi ketua menteri. Tetapi sekali lagi beliau mendapat undi tidak percaya dan menyebabkan berlaku ketidakstabilan di Sarawak yang mengancam keselamatan dan keamanan. Jadi apabila hal ini berlaku, dia bukan sahaja sebenarnya merugikan Sarawak pada ketika itu. Maksudnya ancaman keselamatan dan keamanan itu bukan sahaja kepada Sarawak, karena sebab Sarawak itu sudah menjadi sebahagian daripada negara Malaysia, maka ancaman keselamatan disebabkan ketidakstabilan politik di Sarawak itu juga sebenarnya boleh mengganggu negara Malaysia yang baru dibentuk. Nah, ini cabaran dari segi politik. Yang ketiga adalah cabaran perpaduan kaum. Usaha untuk mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional itu mudah sekiranya kita punya kaum itu satu atau dua sahaja. Nah, contoh dia mungkin kita ada Melayu sahaja dan juga India. Nah, kalau contoh Melayu dan India sahaja, senanglah untuk kita bincang, senang sahaja untuk kita atur, karena mungkin kalau dua kaum ini sahaja, mudahlah untuk kita bertolak ansur tentang adatnya, tentang agamanya, dan sebagainya. Tetapi di Sabah sahaja pada hari ini kita ada 35 kaum, di Sabah. Kalau semua bergabung, Sabah, Sarawak, kemudian di Semenanjung, berapa puluh kaum yang ada. Jadi apabila pelbagai kaum ini mempunyai adat istiadat yang berbeza, agama dan kepercayaan yang berbeza, dan sebagainya, maka memang satu cabaran yang sangat besar kepada kerajaan untuk mewujudkan perpaduan. Tidak boleh fokus kepada satu kaum sahaja, tetapi perlu fokus kepada semua kaum yang ada. Kalau tidak, itu boleh menyebabkan krisis perpaduan yang akhirnya boleh mengancam keselamatan dan juga keamanan negara. Jadi itu 3 cabaran utama yang sudah kita bincangkan tadi. Kesimpulan dia yang pertama, negara kita menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha mewujudkan keseimbangan pembangunan dan ekonomi, terutamanya di Sabah dan di Sarawak. Yang kedua, sebagai rakyat Malaysia, perpaduan yang sedia terjalin antara kaum dan integrasi nasional di negara ini perlu diperkukuh dan dipertahankan bagi mewujudkan suasana negara aman dan harmoni. Jadi daripada sini kita dapat melihat bahwa kepentingan sesebuah negara yang aman dan damai itu memang didambakan oleh setiap rakyat. Apalagi pembangunan yang seimbang. Karena itu salah satu tujuan pembentukan Malaysia, yaitu keseimbangan pembangunan. Seterusnya kita sambung kepada subtopik yang kedua, yaitu subtopik 6.2 di bawah tajuk pemisahan Singapura. Di dalam tajuk ini kita akan coba memerihalkan ataupun kita mau mengenal pasti faktor yang menyebabkan pemisahan Singapura daripada Persekutuan Malaysia. Jadi kita coba telusuri, dan kalau sekiranya ada perkara-perkara yang murid tidak paham, nanti sila bertanya di dalam grup. Antara faktor pemisahan utama yang menjadi isu utama pemisahan Singapura itu ada 3.
Yang pertama adalah politik, yang kedua adalah ekonomi, dan yang ketiga adalah perkauman. Dari segi politik, Lee Kuan Yew sememangnya tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Walaupun dia satu pulau, negeri yang sangat kecil pada waktu itu, kalau boleh peranannya itu sama besar dengan negeri-negeri yang lain, di dalam Malaysia itu pada ketika itu. Tetapi hal ini sebenarnya memang sudah menjadi konflik antara pemimpin PAP itu, Lee Kuan Yew, dengan perikatan. Jadi kempen Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata untuk semua kaum, menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Nah, ini seolah-olah kalau kita lihat itu menimbulkan keresahan kaum itu maksudnya sebagai sebuah negeri yang kecil pada ketika itu, sudah semestinya dari segi hak sama rata untuk yang lain-lain itu mungkin itu di luar daripada pemikiran masyarakat pada ketika itu. Tetapi apabila Singapura menuntut hal itu, nah itu menimbulkan keresahan kepada mereka, menjadi satu ancaman pula, kan? Jadi mungkin itu pun sudah berlaku ketidaksepahaman di sana dari segi politik. Dari segi ekonomi, Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama, common market, disegerakan. Begitu juga dengan cukai. Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Ini berkaitan dengan sumbangan kerajaan negeri kepada persekutuan. Di dalam negara persekutuan, setiap negeri itu dia ada sumbangan kepada persekutuan lah. Mungkin itu yang tidak dipersetujui oleh Singapura. Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sabah dan Sarawak. Sebagai sebuah bekas negeri-negeri selat, dan Singapura sememangnya memang sudah kaya lah. Dia memang sudah dari dulu lagi dia memang sebuah kawasan yang sangat sibuk. Laluan perdagangan utama selain Selat Melaka, dan pendapatan cukainya itu memang sangat banyak lah. Jadi kerajaan persekutuan meminjam uang sebanyak 150 juta untuk tujuan pembangunan Sabah dan Sarawak, dan Singapura dia merancang untuk mengenakan kadar faedah kepada kerajaan persekutuan, dan itu pun di sana sudah berlaku ketidaksepahaman juga dari segi ekonomi, yaitu tentang hak kerajaan persekutuan dan juga hak kerajaan negeri. Dan yang ketiga, masalah perkauman di Singapura. Telah berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 1964 yang menimbulkan ketegangan antara kaum. Kerusuhan ini berlaku ekoran daripada usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Perkara ini menjadi isu antara kaum. Jadi politik, ekonomi, dan perkauman itu adalah hal yang sangat sensitif. Sangat besar pengaruh dia kepada sebuah negara. Kita lihat saja negara kita pada hari ini, 3 hal ini sahaja mampu menjadikan negara kita ini kucar-kacir. Dari politiknya, kemudian ekonominya, dan apalagi perkaumannya. Itu satu hal yang bukan sahaja dulu, tetapi sehingga hari ini sebenarnya merupakan cabaran yang sangat besar lah. Pemisahan Singapura daripada Malaysia secara kronologi, yang pertama, pada 1965 telah diadakan rundingan Tun Abdul Razak bersama dengan Lee Kuan Yew, tetapi rundingan tersebut gagal. Yang kedua, pada 1 Julai, kita tengok kronologi dia bermula daripada Jun sampailah kepada Ogos. Pada 1 Julai, setelah rundingan tidak berjaya, Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak bermesyuarat dengan beberapa menteri seperti Dr. Ismail,
Tan Siew Sin, Witi Sambatan untuk berbincang tentang pemisahan. Oke. Pada Agustus 1965, Mesyuarat Khas Kabinet Malaysia bersetuju untuk rancangan pemisahan. Pada 7 Agustus, Tunku Abdul Rahman menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. Dan yang terakhir, Tunku Abdul Rahman membawa usul pemisahan Singapura ke Parlimen Malaysia. Parlimen meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura. Jadi daripada persetujuan melalui Parlimen tersebut, maka Singapura akhirnya menarik diri daripada persekutuan pada Agustus 1965 secara rasmi. Jadi secara rasmi maksudnya Singapura bukan lagi sebahagian daripada Malaysia pada ketika itu. Jadi sebagai kesimpulan, pemisahan Singapura tidak dapat dielakkan. Kerajaan ambil langkah mengeluarkan Singapura daripada Malaysia untuk menjaga kepentingan kedua-dua negara dan untuk kemakmuran rakyat. Nah, kita tengok balik tadi itu 3 perkara. Politik, ekonomi, dan kaum. Itu boleh menyebabkan kerosakan sebuah negara sekiranya tidak dibendung sebaik-baiknya. Kedua-dua negara menggunakan saluran rundingan, menyelesaikan isu. Sebagai warga negara merdeka, kita perlu elakkan unsur kekerasan dalam menyelesaikan sebarang konflik. Nah, baiknya isu ini diselesaikan melalui perundingan. Kalau kita tengok tadi itu daripada 29 Jun 1965 sampailah Ogos 1965, barulah rundingan itu sah. Tidak ada peperangan dan sebagainya, tidak ada kekerasan, tapi dilakukan melalui perundingan. Jadi ini satu hal yang sangat bijak lah. Walaupun ada masalah, masalah itu tetap dapat diselesaikan melalui perundingan. Karena kalau tidak runding, kalau gaduh-gaduh dan sebagainya, itu hanya merugikan kedua belah pihak sahaja. Jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di situ sahaja. Cikgu harap murid-murid dapat memahami lebih lanjut tajuk hari ini melalui pembacaan sendiri. Dan cikgu akan bagi tugasan di dalam kelas yang akan datang. Sekian dan terima kasih.